Seminar diteruskan lagi dengan sesi ceramah yang kedua bertajuk Jenayah Skamer yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha ASP Abdul Rashid bin Ramli, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Selangor. Tuan, mohon izin Tuan. Tuan SB mohon izin, saya baca sikit biodata. Sikit je. Yang banyak tu nanti peserta boleh pergi ke IPD Kuala Selangor. Penceramah kita berumur 50 tahun, berkhidmat dalam pasukan selama 28 tahun, berkhidmat dalam komersial 9 tahun. Tanpa membuang masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan Tuan ASP Abdul Rashid bin Ramli, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Selangor, untuk meneruskan ceramah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ya, minta boleh tekan tak? Sebab saya kalau bercakap saya tak boleh nak menekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Tuan-tuan, saya kenalkan sikitlah diri saya. Saya SP Abdul Rashid bin Ramli, berasal dari Kedah, dan sekarang ni berkhidmat di bahagian siasatan jenayah komersial IPD Kuala Selangor. Sorry ya, sound trouble. Okey tuan-tuan, berkenaan dengan sound trouble ni saya cerita sikit berkenaan dengan sound trouble. Kenapa saya trouble? Salah tuan-tuan. Okey, macam ni cerita dia. 2-3 hari lepas, saya tengok kawan saya isap rokok elektronik. Dia kata beli dekat mana? Dia kata beli dekat 7-Eleven, harga dia 100. Oh, saya tengok seronok. Jadi saya pun pergi beli. Beli harga dia memang RM99. Dia punya cartridge harga dia RM14. Saya pun try isap. Isap selepas 2 hari, saya jadi batuk. Sampai ini hari sound treble terus. Saya tak tahu pasal. Mungkin tak sesuai dengan diri saya. Itu menyebabkan saya batuk. Ya tuan-tuan, saya bukan nak cerita berkenaan dengan rokok yang saya isap tadi. Ya, isap rokok sebenarnya tak baik cikgu ya. Tak bagus. Tapi kalau dah hisap rokok nak buat macam mana? Teruskan sajalah. Saya nak cerita berkenaan dengan saya. Saya sebenarnya isap rokok asli, rokok downhill lah. Tapi tiba-tiba kawan saya kata saya seronok tengok kawan saya, tanpa saya fikir panjang, saya pergi beli, saya hisap. Inilah akibatnya. Tuan-tuan, apa yang saya nak ceritakan adalah berkenaan dengan jenayah cyber, jenayah komersial. Kalau kita tak berhati-hati, kita tak berwaspada, kita tak berfikir panjang macam saya tadi ya. Pada muka saya lah. Tanggung-tanggung sikit sakit sendiri ya. Tak berhati-hati, tak berwaspada, kita akan terjerat dengan jenayah cyber tuan-tuan. Okey tuan-tuan, apa itu jenayah cyber? Jenayah cyber ni berbeza dengan jenayah. Jenayah, penjenayah yang melakukan jenayah, dia ambil, dia samun, dia bawa lari, jenayah. Dia pegang pisau, dia potong orang, itu jenayah. Jenayah cyber dia kena ada 3. Penjenayah cyber berbeza. Dia kena ada penjenayah, dia kena ada talian internet, dia kena ada akaun. Kalau tak ada 3 ni, dia tak boleh menjadi penjenayah cyber. Ada orang yang nak jadi penjenayah, dia ada talian internet, dia pamerkan apa-apa, dia telefon apa-apa, lepas tu dia suruh orang masuk duit dalam akaun. Penjenayah cyber tak pernah lagi berjumpa. Penjenayah cyber tak pernah lagi berjumpa dan bersemuka dengan mangsa. Itu yang dinamakan penjenayah cyber. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah press statement yang diberi oleh Ketua Polis Daerah Kuala Selangor yang terbaru sekali. Sampai bulan Julai. Sampai bulan Julai kita dah ada 72 kertas siasatan yang kita buka melibatkan kerugian 2.4 juta. Sampai bulan 8 saja 2.4 juta tuan-tuan. Ya, tahun lepas ada 149 kertas siasatan yang dibuka. 149 mangsa yang buat report yang kita buka kertas siasatan melibatkan kerugian 6.4 juta. Tuan-tuan, 6.4 juta punya kerugian. Pada saya hidup mati balik, kerja hidup mati balik pun saya tak dapat 6.4 juta tuan-tuan. Itu kerugian. Kita tengok nilai tak besar di Kuala Selangor 149, kerugian dia 6.4 juta. Tuan-tuan,
Okey, next. Okey, tuan-tuan, saya nak ceritakan ini hari berkenaan dengan trend jenayah komersial. Ya, saya nak bagi MO dia macam mana tuan-tuan boleh tahu bahawa tuan-tuan akan menjadi mangsa, bukan menjadi mangsa. Bila tuan-tuan dapat satu trend jenayah ni, tuan-tuan dapat satu telefon, tuan-tuan dapat satu mesej, tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa tuan-tuan nak kena tipu. Untuk mengelakkan kena tipu. Saya tak ceritakan berkenaan macam mana penipu ni nak buat, macam mana dia cipta satu link, macam mana dia cipta dia pamerkan, dia iklankan sesuatu barang. Saya tak cerita berkenaan tu. Saya nak cerita MO. Tuan-tuan dengar baik-baik dan baliklah jumpa dengan adik-beradik ke, jumpa dengan saudara, jumpa dengan jiran-jiran. Cerita berkenaan dengan trend jenayah komersial. Sepatutnya dia ada 13 trend jenayah komersial di dalam Malaysia sekarang ni. Dan saya ambil yang terpenting saja, lebih kurang ada 9 tak silap saya, yang memang sekarang ni beredar-edar di Malaysia. Bukan di Kuala Selangor saja, bukan di Selangor saja, di Malaysia dia beredar sekarang, tuan-tuan ya. Tahun lepas, saya tak ambil sebab saya ingatkan bahawa guru-guru ni, saya nak bagi ceramah ini adalah guru-guru di Selangor, di Kuala Selangor. Jadi saya bagi tahu statistik guru yang menjadi mangsa, guru dan pesara guru yang menjadi mangsa penipuan skamer. Tuan-tuan dah. Tahun lepas ada 13 kes guru dan pesara guru yang menjadi mangsa skamer. Tahun ni ada 8 kes dah guru dan pesara guru yang menjadi mangsa skamer. Tu tuan-tuan. Jadi bila saya cerita kat cikgu, saya ambil yang cikgu punya data statistik. Bukan kata polis cerdik, bukan cikgu yang jadi mangsa. Polis pun ada yang menjadi mangsa, doktor pun ada yang menjadi mangsa, peguam pun ada yang menjadi mangsa, tuan-tuan. Skamer dia tak kira siapa-siapa. Dia tak kira taraf, dia tak kira jawatan, dia boleh hentam, dia hentam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di sini, minggu lepas, cikgu, doktor dia bertugas di Port Dickson, tapi masa dia nak kena scam, dia balik di Bukit Urutan. Dia orang Bukit Urutan. Doktor, kena Makau scam. 37,000 tuan-tuan. Habis duit dalam akaun. Ini pesara TNB minggu lepas saja, tuan-tuan. Minggu lepas pesara TNB buat report, datang pejabat menangis-nangis. Saya tanya kenapa menangis-nangis, dia kata duit dia dah habis dalam akaun. Betul, dalam report dia 103,000 tuan-tuan. Makau scam. Tuan-tuan ingat-ingat. Tuan-tuan dan perempuan ingat-ingat. 103,000 menangis-nangis. Habis duit dalam akaun. Bukan duit dalam akaun saja. Barang kemas isteri pun dia sanggup pergi bubuh kat pajak kedai, masukkan duit dalam akaun. Nanti saya ceritakan macam mana MO Makau scam. Apa yang dia trend dia yang dia buat MO Makau scam, tuan-tuan. Okey, next. Tuan-tuan, kalau tak ada ini, skamer tak akan boleh buat kerja, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, ini adalah akaun. Dan saya nasihatkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan balik bagi tahu kepada adik-beradik, tuan-tuan balik bagi tahu kepada saudara bahawa akaun kita adalah milik kita. Akaun kita adalah hak kita. Jangan bagi kepada sesiapa. Jangan kita cuba-cuba bagi akaun kita untuk orang pinjam. Silap-silap kita akan jadi keldai akaun. Kita kata kawan pinjam sekejap saja, 2-3 jam, tak ada hal lah kawan nak masuk duit. Dia kata, Mat, aku nak masuk duit kejap, akaun aku tak boleh pakai, kena blok, pinjam akaun kau. Bagi akaun. Kak Mah, pinjam akaun sekejap, akaun saya tak boleh pakai, kena blok, bagi akaun. Bagi akaun, kita pun ingat tak ada apa-apa. Dia ambil duit, Kak Mah, ini duit Kak Mah, ada lagi duit dalam akaun, ada lagi 30,000. Saya ambil duit saya saja, 5,000. Tak sampai seminggu, tengok-tengok polis datang depan rumah. Kenapa? Kita tak tahu apa-apa. Kita pun tak tahu apa-apa. Kita tak ada buat jenayah apa-apa. Tiba-tiba polis datang depan rumah kita. Jangan main. Ini benda ada berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini benda memang ada berlaku. Datang rumah, tiba-tiba dia kata, cik terlibat dalam kes penipuan. Bila kita terlibat, baru kita teringat kita pernah bagi nombor akaun kat dia. Polis tak cari kepada orang yang menipu. Polis cari kepada siapa yang diperuntukkan akaun tu. Duit masuk ke mana? Duit masuk ke akaun. Kau kena jawab. Kau kena beritahu polis. Kau kena pergi kepada balai polis.
silap-silap kau kena tuduh, kau kena jawab kepada mahkamah macam mana ada 5,000 duit yang duit kena tipu masuk dalam akaun. Jawab sendiri. Tuan-tuan, tuan-tuan, saya pesankan kepada tuan-tuan, tuan-tuan jangan bagi akaun kepada orang lain, terutama kepada tuan-tuan dan perempuan yang berniaga dalam online. Ini pun ada kena. Ini pun pernah kena dan ada kena. Yang berniaga dalam online, kalau orang masuk duit, dia kata bayaranlah, beli satu kek lah. Ataupun beli satu baju, harga dia RM70. Tiba-tiba aja dia telefon kita, cik, dia kata, ada duit saya tersalah masuk. Saya masuk 700. Patutnya saya masuk RM70. Dia pandai trik daripada scammer dia pandai Dia masuk RM70. Nanti cik tolong masukkan kepada akaun ni lagi 730 balik. Kita tak tahu, kita pergi masuk. Bila kita pergi masuk, akaun kita telah digunakan untuk penipuan dan kita termasuk dalam kadar akaun, tuan-tuan. Ingat, kalau ada duit yang lebih masuk, kalau kita berniaga, cepat-cepat cek. Kalau akaun, jangan beri kepada sesiapa pun akaun. Pesanlah kepada adik-beradik kita, kepada mak kita, kepada kawan-kawan kita, kepada rakan-rakan kita bahawa akaun tak boleh dibagi pinjam. Jangan cuba nak berbakti kepada kawan-kawan dan adik-beradik yang akan menjerat diri kita sendiri. Tuan-tuan dan perempuan. Okey, next. Okey, tuan-tuan, dalam pemberian kad ni, kita ada 3. Satu, dia scammer tak akan pergi cari orang untuk beli kad. Dia akan pakai syndicate. Tuan-tuan. Syndicate inilah yang menguruskan akaun. Yang mencari mangsa-mangsa akaun-akaun untuk digunakan oleh scammer, tuan-tuan. Yang pertama sekali, okey, tuan-tuan. Syndicate ni dia ada 3 cara. Okey, next. Okey, tuan. Nanti saya masukkan 3 cara. Ini contoh. Tuan-tuan, apa yang saya cakap bukan saya cakap saja-saja, tuan-tuan. Memang ada penawaran yang berlaku. Tuan-tuan tengok ada penawaran yang berlaku, dia nak sewa akaun. Dia boleh bayar. RHB Bank. Okey, inilah modus operandi yang digunakan oleh syndicate untuk untuk mengenakan kadar akaun. Yang pertama sekali, sewa beli. Sewa beli ni, tuan-tuan, di mana syndicate tadi macam tadi saya tunjukkan. Kalau dia tak boleh pergi jumpa orang, dia akan tawarkan, dia akan buat iklan dalam Facebook. Siapa-siapa yang terdesak, yang nak pakai duit, kadang-kadang dia akan buat benda ni, tuan-tuan. Kita kata tak ada benda ni, tapi benda ni banyak akaun. Ada berpuluh ribu akaun yang digunakan oleh syndicate dan yang digunakan oleh scammer, tuan, di Malaysia ni. Tuan-tuan, dengan cara macam mana? Yang pertama sekali, dia suruh kita pergi buka akaun. Okey, duit dia bagi. Dia suruh kita pergi buka akaun. Yang kedua, dia suruh kita buat kad. Kad tu bagi kepada dia. Dia bayar kita duit 500. Satu akaun. Dia bayar kita duit satu akaun 1,000. Tuan-tuan, itu cara dia. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, ini terjerat, tuan-tuan. Kalau ada di antara mangsa-mangsa yang pinjam alung dan tak lepas untuk bayar kepada alung. Bila tak lepas bayar kepada alung, alung senang saja. Dia suruh kita buka kad, buka akaun dan buat kad sebanyak mana yang kita boleh buat. Alung dia sebanyak mana boleh buat, serahkan kepada dia. Lepas tu dia jualkan kad kita ni kepada syndicate dan kepada scammer. Tuan-tuan, yang menjadi mangsa kita. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Okey, yang keempat adalah tawaran kerja, tuan-tuan. Ini bagi tahulah kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita. Ada syndicate yang buat macam ni, tuan-tuan, yang buat tawaran kerja, di mana dia akan panggil orang, dia akan interview. Semua yang pergi interview lulus, tuan-tuan. Jangan risau. Kalau 100 orang minta bekerja, kalau syndicate buat macam ni, 100 orang akan lulus. Silat-silat 120 orang yang datang belakang pun lulus juga. Tuan-tuan, jangan risau. Sebab apa? Yang memang lulus, yang pertama sekali, syndicate akan suruh mangsa buat kad dengan buat buku. Serahkan kepada syndicate dengan alasan dia yang pertama sekali,
dia nak buat pembayaran gaji selepas kerja dijalankan. Kumpul dulu, dia cakap. Ya, kebanyakan sedikit ni yang berlaku, yang pernah kita tengok berlaku di Sabah dan Sarawak. Tak mungkin, tak ada kemungkinan dia akan berlaku di Semenanjung, tuan-tuan ya. Tak possible dia akan berlaku. Memang dia boleh berlaku, tuan-tuan. Ya, pesan kepada adik-beradik, kepada jiran-jiran, kepada anak saudara yang mana nak pergi bekerja, bila ada benda macam ni, bila pergi temu juga, dia kata suruh bagi kad dengan bagi buku akaun, cepat-cepat pergi blok. Ya tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan teruskan lagi, 3 bulan lagi, polis datang rumah, angkut. Ha. Memang tuan-tuan. Ha, ya. Okey tuan-tuan lah. Okey, next. Okey tuan-tuan. Tadi berkenaan dengan kadai akaun, my account lah. Ini baru masuk tentang MO jenayah cyber. Macam mana penjenayah-penjenayah menggunakan kesempatan untuk menipu mangsa-mangsa. Yang pertama sekali tuan, yang paling banyak sekali yang saya cerita tadi, yang kena tipu 103,000, yang kena tipu 37,000. Ini tuan-tuan. Phone scam. Polis panggil phone scam. Kita kat luar, banyak orang awam panggil Macau scam. Sama aja lah. Kalau saya nak cerita tentang Macau scam ni, dia panjang lah. Mungkin lanjut lagi sejam lah tentang Macau scam. Sebab dia bermula di mana, asal dia bermula di mana, macam mana dia orang buat satu sedikit, macam mana dia orang belajar, macam mana dia orang ada trial, dia ada buku, dia ada cara pengajaran dia. Panjang. Jadi saya ambil tentang MO saja tuan-tuan. Okey, phone scam ya tuan-tuan. Ataupun disebut Macau scam. Tuan-tuan, inilah Macau scam. Tuan-tuan sendiri, saya rasa tuan-tuan sendiri pernah terima. Benda ni pernah berlaku. Tuan-tuan tiba-tiba saja ada telefon berdering, pap, terus operator masuk, sila tekan 1. Bila tekan 1, tuan akan dengar macam ni. Dia akan menyamar daripada polis, LHDN, SPRM, daripada bank, daripada pos laju, Big Pay, TM, custom, mahkamah. Ada lagi sekarang ni yang terbaru sekali ni daripada pos KLIA. Dia kata kita ada barang, ada parcel yang kita tinggalkan, tinggal di KLIA. Dia kata parcel kita mula-mula sekali, dia kata parcel kita ada barang-barang salah. Ada kad salah, ada dadah, ada apa. Lepas tu dia akan sambungkan kita kepada polis. Tak kira lah. Kadang-kadang daripada polis IPK Selangor, daripada polis IPK Kelantan, daripada polis IPK Melaka, dan kita akan bercakap dengan pegawai polis. Di situ bila kita bercakap tuan-tuan, dia mulalah. Dia kata kita ada kesalahan ni, kita ada mula-mula, yang mula-mula saja kita ada kesalahan dadah. Yang kedua dia kata kita ada langgar trafik. Yang ketiga kita ada langgar orang mati lari trafik. Yang ketiga dia kata duit kita terlibat dalam akaun kita, terlibat dalam pengubahan wang haram. Ya, akaun kita ada pengubahan wang haram, dan dia kata dia nak bekukan akaun kita. Ya, tuan-tuan ada kita dengar, kadang-kadang kita dengar sini tak logik kan. Kalau saya bagi ceramah ke ni, mana ada benda macam tu. Tapi benda tu berlaku tuan-tuan. Benda tu berlaku, real berlaku. Dan ada orang kena tipu. Paling banyak ini orang kena tipu tuan-tuan. Beratus-ratus ribu orang kena tipu. Yang saya sebut saja 2 tadi dekat 200,000 dah. Dalam bulan ni saja hilang 200,000 tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, dia akan menyamar. Pertama sekali tuan-tuan akan dapat telefon yang macam saya cakapkan tadi. Kedua, dia kata tuan-tuan ada barang salah. Bila tuan-tuan melayan telefon macam ni, dia akan terus cakap tuan-tuan ada buat pengubahan wang haram, tuan-tuan ada langgar orang mati, tuan-tuan ada waran tangkap. Tuan-tuan yang tak biasa berhubungan dengan jabatan penguatkuasa, tuan-tuan akan takut. Ya? Tuan-tuan yang ada duit dalam bank, tuan-tuan takut kena dibekukan. Ya? Dan itu menyebabkan orang layan benda ni. Bila layan benda ni, dia suruh pertama sekali kita ada berapa banyak duit, sebelum dibekukan masuk kepada akaun yang diberikan untuk siasatan. Ya tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan untuk siasatan Bila dalam siasatan tu, bila kita masukkan semua akaun tu, tak sampai 3 atau 4 minit kita masukkan, selesai semua duit kita masuk, dia pun lesap. Tuan-tuan call balik memang tak akan dapat tuan-tuan. Kedua, cara dia
dia minta kita punya nombor akaun semua. Semua nombor akaun kita dia minta kepada kita untuk dia buat siasatan. Dia minta kita password nombor akaun kita. Kalau kita bagi selamat tuan-tuan. Selamat Hari Raya. Lincin tuan-tuan. 100% lincin macam pakcik TNB. 130,000 tak ada dalam akaun. 7,000. Ini yang berlaku. Yang bukan saya cakap saja-saja. Ini hari saya mari untuk bercakap saja-saja. Tak ada tuan-tuan. Ini yang berlaku. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan puan-puan dapat panggilan macam ni, ya, bagi tahu dekat adik-beradik kita, dekat saudara kita, dekat jiran-jiran kita, kalaulah dapat panggilan macam ni, pertama sekali tutup terus. Jangan layan. Ya, kalaulah tuan-tuan nak rasa tak puas hati lagi dengan panggilan macam ni, takut-takut betul-betul polis, ya. Pertama sekali tuan-tuan dapat panggilan macam ni, bagi tahu kat dia, orang yang buat panggilan tu bagi tahu kat dia, tak apa cik, saya nak pergi ke balai polis, saya nak tanya dekat balai polis, betul tak betul benda ni. Kita jangan takut. Pergi ke balai polis. Ya, kat balai polis nanti tuan-tuan boleh dapat pencerahan. Betul tak betul benda ni berlaku, ya tuan-tuan? Okey, dua benda ni ingat. Pertama sekali kalau tak mau layan tutup terus. Kalau kedua nak layan, dia kata daripada polis, cakap saya nak pergi balai polis. Kalau dia cakap daripada lembaga hasil dalam negeri, cakap saja kat dia, saya boleh pergi lembaga hasil dalam negeri dekat Kuala Selangor. Ya, dekat saja dengan rumah saya. Nanti saya pergi tanya. Automatik tuan-tuan, kalau dia scammer dia akan letak. Dia tak akan cakap panjang lagi tuan-tuan. Inilah cara-cara Makau scam. Nak menipu orang. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Ini tuan-tuan, bagi tahu kita yang dah kerja, mungkin kita sibuk dengan bekerja. Kalau yang masih kerja-kerja sambilan tu, dia mungkin nak mencari kerja dan nak mencari duit lebih. Ini adalah satu modus operandi. Satu jenis daripada dia adalah tawaran kerja sambilan. Apa itu tawaran kerja sambilan? Banyak kadang-kadang tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam Instagram, dalam banyak laman-laman dia menawarkan kerja sambilan. Dapat komisen dia kata. Kerja sambilan dapat komisen, keuntungan besar. Sebulan boleh mencapai 10,000. Kita yang tengok kat situ boleh mencapai 10,000, boleh mencapai 4 angka dia tulis situ. Kita pun seronok. Kontak kepada dia. Dia akan bagi nombor ke kita. Kontak kepada dia. Bila tuan-tuan kontak kepada dia tuan-tuan, dia akan bercakap, dia akan buat satu penerangan macam mana tuan-tuan nak bekerja. Kerja dia mudah. Tuan-tuan ada barang yang telah dibeli, tuan-tuan cuma bayar dulu. Dia akan bayar 10% komisen. Itu cara-cara dia. 10% komisen. Dan kalau barang tu berharga 3,000, tuan akan dapat 300. Dia mula-mula sekali, dia akan bagi, pertama sekali kalau kita setuju nak bekerja dengan dia, dia akan bagi tawaran barang-barang yang murah. Harga dia 300, 500, bawah pada 1,000. Pertama sekali tuan-tuan, bila tuan-tuan kerja, tuan-tuan masuk, tuan-tuan bayar semua. Dia akan bagi link untuk bayar duit, semua sekali, akaun untuk bayar duit. Dia akan bayar kepada tuan-tuan. Dia akan bayar kepada tuan-tuan dan puan-puan balik. Ikut nilai 10% tadi. Tuan-tuan, kenapa dia buat macam tu tuan-tuan? Dia bayarkan balik untuk meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan supaya percaya kepada dia. Kali kedua dia akan bagi pada nilai yang paling tinggi. 7,000, 8,000, 10,000. Kita yang percaya kali pertama tadi dapat duit, kita masuk. Kalau kita tak cukup duit, kita tak masuk, dia telefon kita tanya, kenapa tak bayar lagi? Kita kata tak cukup duit. Dia kata cari duit bayar. Kalau kita tak cukup duit juga, okey, dia break dekat situ. Selepas kita bayar, kali kedua tuan-tuan, dia tak akan telefon kita lagi, dia tak akan bayar apa-apa pun kepada kita. Yang paling banyak kena tuan-tuan, budak-budak universiti. Pelajar-pelajar politeknik. Pelajar sekolah tak ada lagi. Pelajar sekolah tak ada duit. Tuan-tuan. Pelajar politeknik, pelajar-pelajar kolej swasta banyak kena tuan-tuan. Selain daripada kolej swasta, ada juga orang-orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja macam kita, penjawat awam dan suri rumah. Kenapa? Kerana memang
Kadang-kadang pelajar memang nak cari duit lebih untuk support dia punya pelajaran. Kita awam mungkin nak support kita punya pendapatan, dan suri rumah nak support, nak dapatkan pendapatan baru. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat, kalaulah tuan-tuan dapat macam ni, tuan-tuan dapat saja, tuan-tuan dimasukkan dalam satu grup, Instagram ke, grup Facebook ke, grup apa-apa grup pun, cepat-cepat keluar balik. Jangan biarkan grup ni terus dalam grup ni terus dalam telefon tuan-tuan. Kenapa? Sebenarnya tuan-tuan seorang saja dalam grup tu. Dia masuk grup tu ada 15 orang. Oi, kau ni dapat untung 10,000, kau ni dapat untung 5,000. Sapura dapat untung 10,000, Hamid dapat untung 5,000. Rashid dapat untung 20,000. Tuan-tuan tengok kat situ, dia jualan barang dia ada masuk. Sebenarnya tuan-tuan seorang saja dalam grup tu. Dan tuan-tuan dan perempuan belum dapat untung. Kenapa? Yang lain adalah scammer. Yang lain adalah scammer, tuan-tuan. Yang lain bukannya peniaga, bukannya buat kerja sambilan. Itu adalah kawan-kawan dia orang semua. Hari ini grup Rashid masuk ada 10 orang. Scammer. Masuk satu, nama apa tu? Nama Noliah. Dia kata, masukkan nama dia kat situ. Yang lain-lain tu semua kawan-kawan saya. Tuan-tuan, jangan percaya kepada tipu tawaran kerja sambilan ni. Ya, tuan-tuan. Dapat grup macam ni, tutup terus. Keluarkan daripada grup, jangan percaya. Kalau kita terus tunggu, esok hari ni mungkin kita kata tak percaya. Alah, mana ada orang kerja 10,000 menipu. Gaji 10,000 tak dapat. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, belum tentu kita tak percaya, tuan-tuan. Hari kelima kita terpengaruh, hari keenam kita masuk. Hari ketujuh kita datang ke balai polis buat report. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Hari keenam masuk, hari ketujuh datang ke balai polis. Saya ada tunggu kat situ buat report. Dah kena tipu rugi. Okey, yang seterusnya. Tengok. Ini benda yang betul. Ini yang saya ambil daripada telefon betul, tuan-tuan. Ini bukannya cakap saja-saja, cakap yang tak ada ni, memang ini betul-betul benda yang berlaku, tuan-tuan. Tengok dia tawarkan kerja. Puan nampak time bekerja. Ini dalam internet semua, tuan-tuan. Okey, next. Ini tuan-tuan, kepada suri-suri rumah, kepada abang-abang, kepada adik-adik, ini adalah online Shopee scam. Ini nombor 2 orang paling banyak kena tipu, tuan-tuan. Sebenarnya saya rasa dia memang nombor 1 orang kena tipu. Tapi banyak yang tak buat report. Kadang-kadang masih banyak yang tak buat report. Yang buat report mungkin sebahagian daripada dia. Yang tak buat report sebahagian daripada dia lagi. Kenapa? Dia malas nak pergi buat report. Dia kena tipu RM180 beli barang. Dia kena tipu RM80 kena beli barang. Dia kena tipu RM70 kena beli barang. Yang buat report, tuan-tuan, yang kena tipu semua 1,000 ke atas. Itu yang saya cakap. Yang kena tipu 800 pun masih ada. Yang kena tipu 1,000 ke atas banyak yang buat report. Mana yang beli barang RM80, mana yang beli barang RM50, mana yang beli barang RM70, tak ada lagi. Saya rasa ada yang kena tipu tapi tak buat report. Tuan-tuan dan perempuan, kalaulah nak beli barang dalam Shopee, dalam shopping, dalam online ni, berhati-hati. Ya, tuan-tuan, berhati-hati. Kenapa saya cakap berhati-hati? Kerana 10 orang peniaga dalam online, 3 atau 4 adalah scammer. Itu berdasarkan penilaian kita orang. Kita jangan percaya kepada peniaga bulat-bulat dalam online. Peniaga online bulat-bulat, penjaga online, jangan percaya bulat-bulat kepada dia. Kerana dalam 10, 3 atau 4 adalah penipu. Adalah scammer, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Pertama sekali, online Shopee ni, dia mengiklankan barang. Okey, macam mana nak mengesan bahawa dia ni adalah scammer? Senang saja, perempuan. Pertama sekali, ada banyak-banyak barang yang dijual, harga dia 100. Nilai dia semua sama. Tiba-tiba ada satu barang yang sama barang dengan macam itu, dia jual RM30.
awas tuan-tuan. Itu kemungkinan besar adalah scammer. Tuan-tuan, kemungkinan saya cakap, kenapa? Secara logiknya orang meniaga tak akan mau rugi. Kalau dia jual barang tu 100, dia dapat untung 30 atau 50, modal dia 50. Kalau dia jual 30, meniaga apa pula? Apa yang nak meniagakan? Makan modal. Harga RM30, RM20 kena tanggung rugi. Tak ada orang nak rugi tuan-tuan dalam meniaga. Kalau kita kena fikir balik, pertama sekali nak beli barang dalam online, jangan sangat beli barang yang murah. Nilai balik barang tu. Kalau semua peniaga jual situ jual 100, belilah yang jual 90 atau 95. Jangan beli yang RM30. Kalau tuan-tuan nak beli yang RM30 gak, belilah dalam laman-laman yang memang garanti kepada kita. Macam Shopee, dia garanti kepada kita bahawa barang tu tak dapat barang, dia duit dia receive dulu, dia tak akan lepaskan duit kita. Kalau tuan-tuan nak beli juga, belilah kepada laman-laman tu. Kalau tuan-tuan nak beli lain, macam tak semestinya semua barang ada di Shopee tuan-tuan. Dia ada di Lazada. Ada barang-barang macam, contohnya kalau kita nak beli barang-barang selalunya suplemen. Suplemen kebanyakannya tak ada dalam Shopee. Kadang-kadang ada benda yang tak ada dalam Shopee yang kita terpaksa break dengan dealer terus ya tuan-tuan. Jadi kalau nak beli tuan-tuan, beli yang sama. Okey, itu dia. Okey ya. Yang kedua sekali tuan-tuan. Yang kedua sekali saya cakap yang kedua pula tuan-tuan. Selalunya kalau tuan-tuan kontak kepada dealer, dia akan suruh kita bayar dulu. Memang kita kena bank in dulu. Pertama sekali tuan-tuan jangan bank in lagi. Tuan-tuan hadkan dulu, tuan-tuan dan perempuan hadkan dulu 2 atau 3 jam. Kalaulah dia scrap tu dalam masa 2-3 jam, penjual, dealer telefon kita 3-4 kali bila nak masuk duit, hati-hati tuan-tuan. Ini adalah cara scammer. Pertama kali kenapa saya kata cara scammer? Yang pertama sekali bila kita nak beli barang, dia akan paksa kita masuk duit cepat-cepat. Supaya kita tak boleh berbincang dengan orang lain, tak boleh berfikir dulu secara panjang. Dan kita terus masuk duit. Bila kita masuk duit, dia tak akan hantar barang tuan-tuan. Dalam pembelian online ni, ada gambar, tak ada barang. Kalau scammer, ada gambar saja. Barang tak akan sampai perempuan. Perempuan hantar, tuan-tuan dah masuk duit, duit akan hilang macam tu. Ini adalah kerja scammer. Tuan-tuan dengar, berhati-hati dengan tawaran murah. Scammer akan buat tawaran yang gila-gila, yang tak masuk akal. Beli laman web yang boleh dipercayai tuan-tuan. Kita ada banyak laman web sekarang ni. Masuk kepada laman web yang boleh dipercayai, masuk duit kepada situ, simpan dulu duit kepada dia. Barang sampai, kita dah clearkan barang kita dah sampai, baru dia hantar duit tuan-tuan. Itu dah. Yang ketiga tuan-tuan, kalau nak beli barang jugalah. Kalau kita tak ada laman, kita nak beli barang juga. Yang ketiga, semak komen. Setiap dalam Facebook, dalam setiap laman dia ada komen. Tuan-tuan semak komen. Kadang-kadang tuan-tuan, komen yang kita terima bahasa Inggeris dia terbalik-balik. Dia translatekan bahasa Inggeris tu ke bahasa Melayu, jadi terbalik-balik bahasa dia tuan-tuan. Kalau kita nasib baik, ada orang yang pernah kenal sebelum ni, orang tu masuk ke laman tu, dia kata penipu, dia tulis itu. Saya beli barang tak dapat. Dalam komen tu tuan-tuan, jangan cuba-cuba beli lagi. Itu komen daripada orang. Tak ada orang nak memburukkan orang, kecuali dia dah kena. Dia marah, dia dah kena, dia tulis balik tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Ini adalah tipu TAC. Dalam komersial banyak tipu. Semuanya tipu tuan-tuan. Tak ada cerita lain. Ini adalah tipu TAC. TAC ni tuan-tuan, sebenarnya banyak yang dah kena. TAC ni yang pertama sekali, tiba-tiba saja tengah malam kita terima WhatsApp. Kita terima WhatsApp kadang-kadang. Petang-petang kita duduk, kita terima WhatsApp tuan-tuan. WhatsApp dia bunyi macam tu. Maaf, isteri saya tersalah daftarkan nombor telefon encik di bank.
boleh forwardkan SMS, dia kata. Mohon je hantarkan TAC ni kepada saya balik. Saya tersalah masuk duit, dia cakap. Kita yang baik hati, yang tak berfikir panjang, terus tekan. Forwardkan dia balik kepada TAC itu kepada dia. Tuan-tuan, bukan dia kata duit dia masuk, ambil duit kita lesap habis, tuan-tuan, ambil. Setakat mana limit kita? Kalau limit kita 5,000, 5,000 lah akan hilang dalam akaun. Kalau limit kita 3,000, 3,000 lah akan hilang dalam akaun. Tengok limit kepada akaun bank, tuan-tuan. Kalau sempat dia boleh hentam 2 kali, dia akan hentam 2 kali nanti masuk TAC, tuan-tuan. Ini adalah jenis TAC. Tuan-tuan bila terima TAC macam ni, abaikan. Janganlah kita baik hati, kita nak tolong berjawab dengan dia. Ini TAC ini adalah kerja hackers, tuan-tuan. Hackers sebenarnya dia telah masuk kepada dalam akaun kita. Dia boleh masuk dalam akaun kita, dia telah apungkan duit kita di dalam akaun. Kadang-kadang dia tengok kepada duit yang mana favorite account yang kita masuk. Kadang-kadang kita ada account favorite kita, yang kita selalu pindah. Macam ada setengah orang, dia beli barang, dia beli barang daripada luar, dia ada satu account khas. Di situ, account duit kita akan dipindahkan ke situ, dia tunggu TAC saja. Ini hackers, dia akan tunggu TAC ya, tuan-tuan. Apabila dia dapat je TAC daripada kita, dia akan pindahkan semua duit. Dan tuan-tuan, ikut limit kita. Okey, next. Okey, tengok tuan-tuan. Satu sekali, bila dapat macam ni tuan, jangan kongsi apa-apa maklumat. Lepas tu, jangan balas SMS, apa-apa SMS. Hackers sangat-sangat pandai. Dalam teknologi komputer, kita taklah boleh lawan hackers, tuan-tuan. Hackers sangat pandai. Tak tahulah kat sini, mungkin ada daripada cikgu-cikgu sini yang memang pakar komputer kan, daripada IT. Bolehlah lawan dengan hackers tu. Okey. Tuan-tuan, ini adalah tipu menyamar kenalan. Tuan-tuan dan perempuan, saya percaya tuan-tuan dan perempuan pernah terima satu WhatsApp daripada seseorang yang kita kenali tapi nombor telefon dia berbeza. Tuan-tuan, dengan jawapan yang pertama sekali, Assalamualaikum. Yang kedua, selamat pagi. Ada di mana, dia cakap situ. Dalam WhatsApp tu ada di mana, dia cakap. Boleh minta tolong, ayat dia. Lepas tu kita pun balas balik, tolong apa? Nak pinjam duit, dia kata. Sekejap saja, akaun saya tak boleh keluar duit, dia kata. Pinjamkan duit 2,000. Saya pakai nak sesak nak pakai. Gambar kita tengok kat WhatsApp, kita tengok kat Instagram, memang gambar kawan kita. Tapi nombor bukan kawan kita punya. Bila kita tanya dia, kenapa nombor ni lain pada nombor biasa pakai? Dia kata, nombor saya yang lama dah tukar, ini nombor baru. Tuan-tuan, ini cara dia. Kalau tuan-tuan percaya, kita ni kadang-kadang kesian kat kawan. Ingat nak tolong kawan, kita pun masuk duit. Tuan-tuan, kita masuk duit. Lepas masuk duit, dia bagi akaun. Dia kata akaun dia tak boleh pakai, dia bagi akaun. Kita pun masuk. Masuk. Lepas pada tu, kita kontak dia balik. Dah tak dapat. Kita pakai nombor lama, telefon kawan kita, tanya, tadi duit dia dapat? Dia akan tanya kita, duit apa yang kau hantar? Sebab apa? Kawan kita tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Ini bukan kata, tipu kenalan ni bukan kata, beredar sini. Orang-orang atasan pun kena. Dah lama 3 bulan lepas, Masjid Pematang pun kena. Cikgu-cikgu pun saya percaya banyak yang beredar. Ada terima daripada kawan-kawan. Di Kuala Selangor pun ada terima daripada kawan-kawan. Ada yang buat report berkenaan dah masuk duit. Kemudian cek balik bukan kepada akaun kawan dia. Tuan-tuan, ini adalah tipu kawan-kawan. Ya tuan-tuan, bila dapat benda-benda macam ni, yang pertama sekali, orang yang tak dikenali sekarang, jangan layan. Bila nombor kita tengok, walaupun gambar tu gambar kawan kita, bila nombor yang lain, jangan layan pada nombor tu, telefon pada nombor asal kawan-kawan. Saya bagi tip yang pertama sekali, kalaulah dia betul-betul kawan kita, kita buat video call. Cakap dengan kawan kita. Kalau dia betul kawan kita, dia memang boleh buat video call.
Kerana apa? Video call kita boleh tengok gambar dia dengan gambar kita. Tuan-tuan, kalau scammer kita suruh buat video call, dia tak akan buat video call, tuan-tuan. Yang pertama sekali, kalau terima macam ni, kalau nak tolong juga kawan-kawan, buat video call. Buat video call pada nombor yang tadi. Kalau betul-betul kawan kita, kita akan nampak gambar dia. Okay, next. Inilah contoh, tuan-tuan. Inilah bentuk dia. Bentuk dia memang macam ni. Nak minta tolong sikit boleh. Ayat dia senang je. Nak pinjam duit. Ya, tuan-tuan. Tengok gambar siapa, tuan-tuan. Ini benda yang betul, tuan-tuan. Tengok gambar siapa. Polis pun kena. Tuan-tuan. Keluar gambar polis, tengok. Ini adalah gambar kawan saya. Telefon dia kena hack. Ini adalah gambar kawan saya. Telefon dia kena hack. Pergi kepada seorang kawan saya. Polis pun kena. Tuan-tuan. Sama ya benda dia. Okey. Ini adalah pinjaman tak wujud, tuan-tuan. Ini adalah pinjaman tak wujud. Orang banyak tanya saya, apa itu pinjaman tak wujud? Saya pun tak boleh nak cakap apa-apa. Saya memang cakap itu adalah pinjaman tak wujud. Kenapa pinjaman tak wujud? Memang tak ada pinjaman tu berlaku, tuan-tuan. Tak ada pun pinjaman tu. Tak ada pun syarikat-syarikat tu menawarkan pinjaman, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam kebanyakan dalam Facebook, tuan-tuan akan jumpa tawaran pinjaman kredit komuniti. Ya, tuan-tuan, kredit komuniti daripada syarikat-syarikat pinjaman, tuan-tuan. Yang pertama sekali, bila kredit komuniti ni, dia akan tawarkan kita pinjaman dia tengok pelik, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bandingkan, kalau kita nak buat pinjaman, kita dah terdesak. Waktu tu kita nak buat pinjaman, tuan-tuan tengok rate pinjaman pada skema punya pinjaman ni adalah berbeza, tuan-tuan. Rate dia rendah. Kalau pinjaman 10 tahun, dia baru ambil untung tak sampai 3 atau 4 ribu. Bank pun tak boleh bagi macam tu. Tuan-tuan, tu yang mana? Kalau tuan-tuan tengoklah, macam-macam pinjaman ada dalam tu, tuan-tuan. Tapi saya nak showkan satu, tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan nak buat pinjaman, pergilah kepada syarikat-syarikat pinjaman yang betul. Kalau kita nak buat pinjaman cepat, pergilah kepada syarikat-syarikat pinjaman yang betul. Pergilah kepada institusi pinjaman yang betul-betul selain daripada bank. Jangan sekali-kali tuan-tuan dan puan-puan buat pinjaman dalam Facebook. Saya berani katakan daripada sini, saya tak takut kena saman, tuan-tuan, bahawa semua pinjaman yang ditawarkan dalam Facebook adalah penipu. Tuan-tuan, kenapa saya cakap penipu, tuan-tuan? Pertama sekali, Bank Negara telah pun menawarkan, telah mengisyarkan, dia tak membenarkan sebarang institusi di bawah Bank Negara, terutamanya bank-bank, untuk menawarkan pinjaman dan membuat urusan pinjaman dalam talian. Bank Negara sendiri bercakap, Bank Negara adalah kontrol semua bank-bank. Kedua, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun memberitahu, mengeluarkan bahawa kredit komuniti tak boleh membuat sebarang urusan pinjaman. Sebarang urusan pinjaman dalam talian. Kalaulah nak buat pinjaman, pergilah kepada kredit-kredit komuniti yang mempunyai alamat dan pejabat. Kedua-dua telah mengisyarkan bahawa tak ada pinjaman dalam internet. Kalaulah ada lagi dalam tu yang menuliskan urusan pinjaman urusan bank, pinjaman urusan kredit komuniti, itu adalah penipu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berani, buatlah juga. Nasib tak baik, masuk duit memang hilang, tuan-tuan. Memang tak ada pinjaman yang dibuat dalam talian internet, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat pinjaman, tuan-tuan pergilah kepada bank, tuan-tuan pergilah kepada kredit komuniti yang ada pejabat. Okey, next. Inilah contoh-contoh pinjaman peribadi yang kita ambil daripada dalam internet, tuan-tuan. Dia akan tulis semua itu, pinjaman loan peribadi KWSP, kredit komuniti yang boleh buat pinjaman, lulus dalam masa tempoh 24 jam, semua boleh, tuan-tuan. Okey, next. Okey, inilah saya cerita tadi.
Tuan-tuan, ini bentuk pinjaman tak wujud dan saya telah pun bagi tadi tip dia, kalau nak pinjam janganlah pinjam kepada dalam internet. Pinjamlah kepada urusan pinjaman yang dibuat di pejabat-pejabat yang telah didaftarkan. Okey. Tipu pelaburan. Tuan-tuan, tipu pelaburan. Banyak pelaburan yang ada sekarang ni, di mana di dalam cyber, di dalam internet sekarang ni tuan-tuan, 90% adalah tak betul. Tuan-tuan, baru-baru ni seorang pesara guru hilang 65,000. Ya. 65,000 seorang pesara guru hilang 60,000 dalam pelaburan. Tuan-tuan, masuk duit, masuk pelaburan. Hari pertama dia tengok duit naik, hari kedua nak bawa keluar duit, tak ada duit. Tak boleh keluar, hari ketiga kena blok semua sekali tuan-tuan. Hari keempat datang buat report. Tuan-tuan, tuan-tuan, yang pertama sekali pelaburan tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan nak masuk pelaburan, pergilah cari kepada pelaburan yang betul. Cari kepada pelaburan, cekkan dulu pejabat dia di mana. Di mana institusi itu beroperasi. Kita boleh tengok kat situ tuan-tuan. Kalaulah pelaburan ni penipu, dia tak ada pejabat tuan-tuan. Tuan-tuan buka internet, tuan-tuan nak melabur, dia bagi nombor akaun, tuan-tuan boleh masuk nombor akaun dia. Bila masuk, tuan-tuan nak keluar duit, tak boleh keluar. Ini adalah tipu pelaburan tuan-tuan. Pertama sekali, cara dia untuk dia menarik perhatian mangsa, dia menarik perhatian kita semua. Yang pertama sekali, dia kata dia akan letakkan pelaburan dia untung 15 kali ganda atau 20 kali ganda. Itu memang style dia orang tuan-tuan. Pelaburan ni dia memang style dia orang. Untuk menarik dia orang, dia ada pelaburannya. Dia letak memang tinggi nilai dia. Kalau persen faedah untung sampai 30 ke 40%. Kadang-kadang 70% dia letak tuan-tuan. Lepas tu dia kata pelaburan dia ada cagaran daripada Bank Negara. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan percaya, tuan-tuan masuk, memang lesaplah tuan-tuan. Duit. Okey. Okey tuan-tuan, kalaulah dapat macam ni, tuan-tuan nak juga melabur, nak cuba melabur, nak try biarkan duit kita, nak banyakkan duit kita, tuan-tuan bolehlah hubungi kepada talian ni. Bank Negara, tuan-tuan boleh semak dekat Bank Negara, adakah dia berdaftar dengan Bank Negara untuk mengambil kita punya cagaran. Setiap syarikat yang nak ambil cagaran daripada awam, dia kena berdaftar dengan Bank Negara tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan boleh semak di Bank Negara, kalau betul-betul dia ada berdaftar, tuan-tuan masuk. Kalau tengok tak ada berdaftar dengan Bank Negara tuan-tuan, jangan cuba-cuba masuk, kerana risiko dia tinggi. Okey, next. Ini adalah cara penipuan yang terbaru sekali tuan-tuan, ialah cryptocurrency. Cryptocurrency ni apa yang kita panggil sekarang adalah Bitcoin. Bentuk Bitcoin tuan-tuan. Kita masuk Bitcoin. Kita cuba nak masuk Bitcoin. Bitcoin adalah satu daripada cetakan wang alam maya. Tak nampak pun duit tu. Kita masuk, nilai dia 12,000, kita dapat 0.000. Saya pun tak pandai tentang Bitcoin tu, tapi tahulah sikit-sikit. 0.0001. Nilai dia 12,000 tuan-tuan. Dan tunggu pasaran duit tu naik, nilai duit tu naik, kita boleh jual. Tapi tuan-tuan, kebanyakannya ada nilai mata wang yang dipasarkan kripto, nilai mata wang yang Bitcoin yang kita main tuan-tuan, dia tak betul. Kenapa? Main Bitcoin ni pasaran dia adalah pasaran daripada antarabangsa di internet, tuan-tuan. Dan apa kita cakap, risiko dia kita tak tahu bila nak kena. Sebab dia mata wang alam maya, kita tak tahu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak main juga, tuan-tuan hubungilah 3 ni. Di Malaysia cuma ada 3 saja kelulusan dibeli oleh kerajaan Malaysia berkenaan dengan Bitcoin. Yang pertama sekali itu tuan-tuan, Luno, Subuji, Token Z. Itu ya tuan-tuan. Okay, and next. Ini tuan-tuan adalah penipuan jenis SMS.
Tuan-tuan, SMS ni adalah tipu peraduan, tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan tengok, tuan-tuan lihat situ, tuan-tuan tiba-tiba saja ada tuan-tuan lihat saja dalam WhatsApp tuan-tuan, dalam selalunya dia hantar dalam mesej lah. Dia kata tuan-tuan menang peraduan Milo. Ya? Peraduan Milo, sila kontak line sekian. Ya? Tuan-tuan menang peraduan hotlink, dia kata. Sila kontak line sekian. Tuan-tuan jangan berani kontak. Ya? Kalau tuan-tuan kontak, dia akan cakap kepada tuan-tuan, nanti dia akan minta kepada tuan-tuan untuk buat top up sana, top up sini, last sekali harga tuan-tuan menang 1,000, tuan-tuan tak sedar tuan-tuan dah masuk 2-3 ribu untuk dapatkan 1,000. Ini cara pun sekarang ni SMS menarik perhatian kita, tuan-tuan. Okey. Okey, tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan dapat benda-benda macam ni, jangan cuba-cuba nak ambil hadiah, tuan-tuan, ya. Sebab kita tak masuk pertandingan apa, kita tak pernah menang hadiah. Tak ada logiknya kita, tuan-tuan, bila kita tiba-tiba saja orang nak bagi hadiah kat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan puan, selalunya kalau orang nak bagi hadiah kat kita macam ni, ni adalah skamer lah. Jangan tekan apa-apa link. Lepas tu kalau tuan-tuan dah terlepas dah, tuan-tuan dah terlepas, dia minta nombor kad kredit atau nombor apa-apa, cepat-cepat pergi bank untuk batalkan balik kad kredit ni, tuan-tuan. Okey. Ini adalah penipuan love scam, tuan-tuan. Love scam ada satu, puzzle scam ada satu, tuan-tuan. Ia ditujukan kebanyakannya penipuan ni, kita tengok tak logik, tapi ada yang kena tipu. Ada yang kena tipu, tuan-tuan, hati-hati. Kenapa? Kebanyakannya love scam dengan puzzle scam adalah sedikit orang-orang Afrika, tuan-tuan. Jangan cakap sebab apa, ada seorang sebut nama tak boleh sebut lah. Ada seorang perempuan berkenalan dengan orang daripada luar negeri, kerugian dia 500,000. 500,000, tuan-tuan. Kerugian dia, duit masuk. Duit berniaga, duit tanam buah temikai, semua habis. Bagi dekat ni, penipu love scam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, love scam ni adalah ditujukan kepada orang-orang yang kebanyakannya orang-orang yang nak bercinta dengan orang luar, tuan-tuan. Kalau kita tengok di internet, selalunya kita tengok di internet, kita dapat friend daripada kawan luar negeri. Kebanyakannya friend daripada kawan luar negeri ni, kalau lelaki tak akan friend dengan lelaki lah. Tuan-tuan, lelaki luar negeri kebanyakan akan friend dengan perempuan. Kebanyakan scammer akan masuk macam tu. Kalau lelaki selalunya perempuan akan friend lah. Lelaki. Lepas tu, dia mula chatting dengan kita, tuan-tuan. Dia akan chatting dengan kita macam-macam. Lepas lama-lama chatting, dia ambil masa sikit, dia cakap dia nak hantar kita parcel. Dia nak hantarkan kita hadiah kerana kita telah berkawan dengan dia lama. Esok aja, tuan-tuan, hari ni dia cakap dia nak hantar hadiah. Esok atau lusa kita akan terima satu telefon daripada pejabat pos yang mengatakan bahawa barang pos kita telah diterima. Tapi kita kena bayar duit cukai. Lepas pertama kita kena bayar duit cukai, dia kata cukai kita 2,000 atau 3,000. Sebab ada barang-barang ni daripada luar negeri, bayar. Bila kita bayar, tuan-tuan, 2,000 atau 3,000, sekejap lagi dia telefon balik. Cek dalam parcel cek, dia kata ada duit bernilai 30,000 US. Jadi cek kena bayar duit cukai US sebanyak 10,000. Tuan-tuan fikir tak logik, tapi ada orang masuk duit, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang masuk duit dalam akaun dan duit itu pun lesap. Bila dia telefon lagi, kalau kita bayar 10,000, dia akan cakap lagi, cik, ada lagi nilai-nilai yang cek pos yang belum dibayar untuk kita hantar. Nilai dia 5,000. Kalau kita bayar, dia akan terus lagi pusing lagi, tuan. Sampailah kita habis duit. Bila kita dah tak boleh bayar, dia akan stop di situ. Dan barulah kita berasa bahawa kita ditipu.
Ya, tuan-tuan, ini benda yang berlaku sebab ada orang yang seorang perempuan yang kerugian dia 500,000. Masuk lepas. Okey, next. Okey tuan-tuan tengok. Pertama sekali modus dia macam mana dia berkenalan. Lepas tu dia menyamar. Dah tentu dia menyamar lah sebab dia scammer, dia takkan dedahkan diri dia betul. Dia ambil je gambar artis-artis luar negeri mana yang kita tak kenal, dia tampal kat situ. Masuk post kat situ, kita percaya. Lama sikit, dia memang dia cakap daripada luar negeri, dia nak hantar dia. Ini memang modus dia, cara dia tuan-tuan. Kalau siapa yang terima macam ni, dia bercerita kepada perempuan, perempuan bagilah tahu dia. Berhenti sebelum kena tipu. Okey. Okey tuan-tuan. Saya nak bagi tahu sikit. Bukan nasihat, nak bagi tahu sikit. Dalam media sosial, dalam kita bersosial, dalam kita hantar-hantar kita punya chat dan kita hantar laporan, kita berhati-hati tuan-tuan. Ya, kenapa saya kata berhati-hati? Kalau kita post-post barang, jangan tersalah post. Ya tuan-tuan. Kalau kita post benda yang tak betul, kita post. Pertama sekali, kalau orang buat report, kita disiasat di bawah Seksyen 500 KK. Apa Seksyen 500 KK itu? Itu adalah fitnah. Seksyen fitnah. Pertama sekali kita disiasat. Yang kedua, combine dia adalah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia tuan-tuan. Dua-dua seksyen ni boleh disiasat. Okey, saya bagi contoh. Tuan-tuan bukannya nak buat benda tu, nak post, tapi bila tuan-tuan syok kan, kadang-kadang kita syok. Satu benda yang kita tengok tu bila kita post orang lain baca, kita syok. Contohnya. Contohlah macam ni lah. Tiba-tiba saja ada satu isu, dia kata di KL ada sekarang ni ada tunjuk perasaan untuk buat tunjuk perasaan tak puas hati kerana minyak naik. Contoh dia macam tu lah benda tu. Tapi tak ada pun. Dia ambil post gambar mana-mana, tuan-tuan bersih mana-mana masuk dalam tu. Bila tuan-tuan tengok, tuan-tuan seronok. Bila tengok gambar tu pun, tuan-tuan pun post. Post gambar tu masuk juga. Post kepada orang lain, bangsa orang lain. Bila benda tak berlaku ni, orang tengok, orang buat report. Orang buat report, post tuan-tuan tu menjadikan tuan-tuan adalah salah satu suspek. Untuk dikenakan di bawah Seksyen 500 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan post. Pertama sekali itu berkenaan dengan gajah. Kalau ada berkenaan dengan gajah atau komen berkenaan dengan gajah, abaikan. Berkenaan dengan agama yang mengancam keagamaan, perkauman dan keselamatan negara. Kalau kita tengok komen-komen itu berkaitan dengan sensitivity, kita jangan komen tuan-tuan. Kenapa? Kita tak sedar kadang-kadang padah tu datang balik kepada kita tuan-tuan dan perempuan ya. Okey. Tuan-tuan, ini adalah alung. Ini adalah alung Kita alung, kita nak tolong. Dia biasa cakap macam tu Kita alung, kita nak tolong. Tapi dia tak pernah tolong kita tuan-tuan ya. Alung ni tuan-tuan ada dua alung sebenarnya. Satu alung yang memang buat pinjaman yang biasa berjumpa dengan customer dia. Yang kedua adalah alung di internet tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan saya berpesan pesanlah kepada adik-beradik, pesanlah kepada saudara, kepada kawan-kawan. Kalau nak pinjam, jangan pinjam dengan alung tuan-tuan. Kenapa? Tuan-tuan tak akan selamat bayar sampai habis. Kenapa? Kerana alung ni mengenakan bunga dan faedah yang paling tinggi. Faedah dia bukan ikut rate kepada bank. Faedah dia bukan rate kepada pinjaman komuniti. Faedah dia, rate dia, alung buat sendiri. Tuan-tuan pinjam 1,000, tak sempat bayar lagi, tak sempat bayar 5 minit, bunga naik 300. Tuan-tuan kena bayar 1,300. Itu bunga dia. Kalau tuan-tuan tak bayar lagi, 1 jam, dia akan jadi 500. 500 campur 300 campur 1,000. Tuan-tuan kena bayar 800. Baru 1 jam. Kalau tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan tak bayar 1 hari. Dia punya rate bunga. Kalau pinjam 1,000 boleh mencecah sampai 5-6 ribu. Tak silap boleh membawa kepada 10 ribu. 1 hari saja kalau lewat bayar. Tuan-tuan dengan alung tuan-tuan.
Alung ni ada dua tuan-tuan, saya sebut tadi, satu alung yang berjumpa, satu alung yang dalam internet. Kalau kita nak pinjam dalam alung dalam internet ni tuan-tuan, dia minta kita gambar, dia minta kita alamat rumah. Yang kedua sekali dia minta kita bil air dengan bil api. Lepas tu kalau kita nak pinjam 1,000, dia akan bayar kita 800 saja tuan-tuan. 20% sebagai simpanan dia. Ya, 200 sebagai simpanan dia. Tuan-tuan. Alung ni apa yang bahayanya pinjam tuan-tuan? Pertama sekali tuan-tuan tak bayar, dia akan call. Alung dia akan call, pertama sekali tak bayar. Tuan-tuan tak bayar terus, dia akan datang rumah, dia akan hantar surat, tanpa surat, suruh tuan-tuan telefon. Yang ketiga, kalau tuan-tuan tak telefon, dia akan bawa cat, dia akan baling. Cat merah penanda amaran. Kalau tuan-tuan terus tak bayar cat merah amaran, esok dia bawa petrol tuan-tuan. Itu bahayanya alung. Dia bawa petrol, dia nak bakar rumah kita. Apa yang depan rumah semua dia baling, dia bakar. Ini alung tuan-tuan. Bahayanya alung. Kalau boleh apa? Kalau jangan sekali-kali terlibat dengan alung tuan-tuan. Ya. Okey. Ini adalah modus operandi alung tuan-tuan. Dia punya bunga lah, yang saya cerita tadi. Dia punya bunga tak munasabah daripada segi akal ya. Sebab bunga dibuat oleh dia sendiri. Dan kita dipaksa bayar mengikut faedah-faedah yang telah ditetapkan oleh alung tuan-tuan. Okey. Okey, next. Ini tuan-tuan. Baru-baru sekali. Ini banyak berlaku sekali tuan-tuan. Ini phishing. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar sendiri, tuan-tuan dan perempuan dengar sendiri. Kadang-kadang kita ada baca daripada berita harian, daripada Cosmo, daripada apa. Dekat Kelang ada seorang gadis hilang duit 34,000 tanpa ada dia buat apa-apa urusan. Di CIMB Bank banyak berlaku duit hilang dalam akaun. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan, ini dinamakan phishing. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, kita ada mesyuarat dengan bank itu hari. Bank telah taklimatkan kepada kita bahawa mangsa-mangsa yang hilang duit dalam akaun bank kebanyakannya telah mengisi satu link yang tanpa dia orang sedari. Link itu telah membenarkan hackers dan scammer untuk ambil duit dalam akaun dia orang. Tanpa kita sedari, kita tak sesedar, kita telah mengisi satu akaun. Kadang-kadang kita terima satu link, kita tak tahu link itu apa, kita isi, kita masuk nama kita. Sebenarnya tuan-tuan, hackers dah ada nama kita, dah ada nombor IC kita, dah ada nombor akaun kita. Dia cuma perlukan daripada kita satu balasan TAC saja. Kita approve saja, dia akan ambil semua duit. Ini adalah kerja hackers tuan-tuan. Dia memang dah masuk. Ada akaun-akaun yang hackers boleh masuk. Kenapa akaun-akaun tu boleh masuk tuan-tuan? Tuan-tuan dan perempuan banyak akaun favorite. Ini bahayanya. Kenapa? Tuan-tuan banyak akaun favorite lain yang tuan-tuan tak sedar. Salah satunya bila tuan-tuan masuk akaun favorite, tuan-tuan tak tutup balik akaun tu. Jadi hacker sudah masuk, dia dah dapat nombor akaun kita. Dia minta kita isi satu link saja, phishing tuan-tuan. Inilah cara phishing. Dia terima SMS, kita tak sedar, kita terima link, kita tak sedar. Lepas tu kita hantar balik kepada dia TAC atau ID kita, dia boleh ambil duit kita tuan-tuan. Ya? Kalau tuan-tuan terima macam ni, kalau ada banyak sangat akaun favorite, pandai-pandai sendirilah nak tutup kau, nak uruskan tuan-tuan. Yang kedua sekali, bila terima SMS, apa SMS link sekarang ni dalam telefon, tuan-tuan jangan masuk dan jangan balas balik. Kalau link daripada Maybank, rujuk Maybank dulu. Kalau dia kata ada pembaharuan ke, dia kata akaun kita dah lama ke atau sepuh ke, rujuk balik kepada bank dulu tuan-tuan. Kenapa? Karena kalau kita tak rujuk, kita masuk link sini bukan yang link yang baru, tuan-tuan. Itu adalah scammer. Okey, next. Ini untuk orang-orang yang bisnes tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang buat bisnes, yang pakai akaun, yang ada syarikat, yang buat berniaga, hati-hati
dengan email. Tuan-tuan. Ini pun kerja hackers juga, tuan-tuan. Hackers kadang-kadang dia masuk email, dia tukarkan email sikit saja daripada email kita, dia suruh kita masuk duit kepada akaun ni. Kita tengok yang depan betul, kadang-kadang koma dengan S atau A berbeza sikit. Ya, dia boleh buat dekat situ email baru dan kita percaya, kita hantar duit. Kebanyakannya kena ini adalah syarikat, tuan-tuan. Ini orang persorangan jarang kena lah. Kebanyakannya daripada syarikat lah. Okey, agak nice. Okey, ini adalah email, tuan-tuan. Business email. Okey, next. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya cerita tadi, cerita pasal skema, cerita pasal habis skema sekali, cerita pasal pajak. Ini adalah tindakan dan siasatan polis yang kita jalankan, tuan-tuan, berkenaan dengan laporan-laporan yang dibuat, tuan-tuan. Ya. Kalaulah hilang duit dalam akaun, tiba-tiba hilang duit dalam akaun, apa yang berlaku macam kita berlaku di Kelang, di Kuala Selangor pun ada berlaku, kita tiba-tiba hilang duit dalam akaun. Kita akan siasat di bawah Akta Jenayah Komputer, tuan-tuan. Akta Jenayah Komputer. Selain daripada tu, semua berkaitan dengan tipu-tipu semua, tipu cyber ke, tipu perdagangan e-dagang ke, tipu kewangan ke, tipu apa. Kita siasat di bawah Seksyen 410, 419, 420, 403, 411, 414, 414 dan 424. Kanun kesiksaan, tuan-tuan. Ya. Kebanyakannya lah asas kepada siasatan komisen ni adalah di bawah Seksyen 420 lah. Kita akan siasat di bawah Seksyen 420. Okey, tuan-tuan. Kalaulah jenayah ni dilakukan oleh sindiket, memang aktiviti sindiket ni besar, kita akan ambil tindakan dia di bawah AMLA, tuan-tuan. Ya. Kalaulah aktiviti ni besar, kita akan ambil tindakan di bawah AMLA. Okey, tuan-tuan, yang mana saya tadi katakan tadi, tuan-tuan jangan tersalah masuk kepada jangan hantar apa-apa berita yang menyalahi undang-undang. Tuan-tuan akan disiasat di bawah ni, boleh disiasat di bawah Seksyen 233 atau komunikasi, tuan-tuan. Okey, next. Ini yang saya sebut pengubahan wang haram, tuan-tuan. Pengubahan wang haram mana ada dikenakan kepada sindiket-sindiket ataupun aktiviti yang melibatkan organisasi yang besar, tuan-tuan. Di mana harta tuan-tuan akan dibekukan, tuan-tuan akan diberi notis untuk menjawab balik kenapa harta dibekukan tersebut. Kalau tak boleh jawab, tuan-tuan akan dibicarakan di mahkamah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ni JSJK ada menawarkan beberapa perkhidmatan, tuan-tuan, yang saya ceritakan tadi. Daripada skema-skema yang saya ceritakan tadi, kalau puan-puan rasa tak puas hati, puan-puan rasa ragu-ragu, tuan-tuan bolehlah berhubung dengan nombor-nombor di info line yang telah ditawarkan oleh JSJK. Di sini nanti pihak JSJK akan menjawablah. Ya, tuan-tuan. Kita ada pertama sekali CCID info line, ada nombor. Kalau tuan-tuan nak masuk kepada akaun-akaun yang tuan-tuan terima, kadang-kadang tuan-tuan nak beli barang daripada luar, ada terima akaun. Kalau tuan-tuan tak puas hati dengan akaun tersebut, tuan-tuan boleh semak. Masuk kepada ni semak mul ni nanti, tuan-tuan tekan saja, masukkan nombor akaun tersebut. Semak mul akan tunjukkan kepada tuan-tuan sama ada akaun ni telah digunakan oleh skamer ataupun tidak. Akaun ni akaun skamer ataupun akaun bukan. Kalau akaun skamer, Semak mul akan cakap akaun skamer. Ini daripada pihak JSJK, tuan-tuan. Di mana memang semua akaun yang telah skamer gunakan didaftarkan di sini. Kita daftarkan balik, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan pergi kepada ni boleh buat untuk cek skamer, tuan-tuan. Dan ada yang terakhir sekali tu, tuan, ada nombor telefon, tuan-tuan boleh berhubung dengan pihak JSJK Bukit Aman untuk bercakap
dan tanya apa-apa saja berkenaan dengan skema. Dia orang akan jawab, tuan-tuan. Okey. Okey, last kali keluar sekian, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Dah habislah ceramah sampailah setakat ni. Kalaulah ada sebarang pertanyaan yang masih lagi tuan-tuan rasa was-was, bolehlah bertanya, dan kalau boleh saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya postpone dulu jawapan tu, saya akan jawab lain kali. Ada tak jawapan apa-apa nak tanya berkenaan dengan apa yang saya terangkan tadi? Okey, saya lihat peserta kita Tuan ASP memang dia ambil perhatian dan ambil nota dan banyak nak tanya tu rasanya Jadi memang kita akan bagi ruang kepada semua peserta yang berada dalam dewan ini untuk mengajukan soalan ataupun persoalan maupun kemusykilan. Silakan. Cikgu Parimala pun dah ada tu. Cikgu Parimala dah ada soalan Okey. Silakan Cikgu Parimala. Salam. Cuba. Salam sejahtera dan selamat pagi. Perkongsian yang sangat menarik yang memang kita perlukan untuk masa sekarang lah. Memang kena. Saya rasa yang berada di Dewan ni kebanyakan dah ada pengalaman mengalami salah satu kategori yang Tuan terangkan tadi. Cuma kita nak tahu, sekiranya berlaku kes seperti ini, apakah kebarangkalian untuk mendapat balik duit ataupun peratus yang kita boleh dapat balik daripada kes yang berlaku ni? Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, kebarangkalian kita untuk mendapat balik duit. Ini yang paling banyak sekali orang buat report tanya saya sebenarnya. Benda ni memang banyak sekali tanya saya. Okey, ikhlas saya ceritakan, kebarangkalian kita nak mendapatkan duit kita balik 99.9%. Lah, janganlah suruh saya jawab 100%. 100% macam tak ada harapan kan. Kalau selalunya 100% dah tak ada harapan. Tapi saya jawab 99.9% lah. Kebarangkalian kita nak dapat duit kita balik. Kenapa? Kami telah buat semakan, kami telah buat semakan dengan bank, kami telah buat carian dengan bank. Selepas duit masuk tak sampai 5 minit, duit tu telah dikeluar kepada akaun lain. Cepat skamer buat kerja. Kadang-kadang kalau skamer dapat akaun, dia tak transfer dalam akaun-akaun persendirian. Dia transfer dalam eBay, dia transfer dalam banyaklah lain, tempat-tempat lain yang memang kita terpaksa cek 2-3 kali baru kita dapat siapa akaun yang dimasukkan duit. Tapi insyaAllah, itu insyaAllah saya janji, memang kita akan dapatkan siapa pemilik akaun dia. Yang kita boleh dapatkan siapa pemilik akaun dia. Siapa pemilik akaun yang memberi akaun tu untuk digunakan oleh skamer sebagai alat untuk masukkan, menjadi alat untuk masukkan duit, untuk mangsa masukkan duit. Itu memang kita akan dapat. Tapi kalau nak dapat persen untuk dapat duit balik, macam saya cakap tadi lah. Kalau saya cakap 100%, banyak yang hampa. 100% nanti banyak yang buat, tak payah buat report lah. Itu yang saya cakap 99, ikhlas saya cakap 99.9%.
Sebab apa? 5 minit tak sampai 3 minit tak sampai duit yang dimasukkan dah tak ada. Duit mangsa dah tak ada dimasukkan dalam akaun tu. Dah dipindahkan ke akaun lain. Ya. Sebab apa? Kalaulah pihak polis, kita cuma boleh bekukan akaun yang pertama yang dimasukkan duit oleh mangsa. Akaun yang dipindahkan memang boleh kita nak bekukan, tapi kalau dia melalui sedikit-sedikit besar seperti AMLA, ya, yang AMLA ambil, dia bersedikit besar, AMLA akan buat. Ya, pihak-pihak yang di IPD, pihak-pihak di IPK, kita tak buat untuk pembukuan akaun. Ya, kita cuma boleh bagi tahu dekat bank bahawa akaun ni telah digunakan. Yang nyatanya tuan-tuan dan puan-puan, bahawa pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, kita telah berhubung dengan bank-bank, semua bank sekali yang ada di Malaysia, bahawa setiap akaun yang digunakan oleh scammer, kita akan bagi tahu kepada bank. Dan bank akan freeze-kan akaun tu sementara waktu sampai siasatan kita selesai. Ya tuan-tuan? Okey, menjawab cikgu ya soalan tu ya. Silakan cikgu. Soalan seterusnya. Tuan ASP, saya bagi pihak rakan juga, berbanding dengan Cikgu Parimala tadi, itu cerita duit dah kosong. Tapi ini cerita akaun dia digunakan untuk tumpang, dan dia pun tak terima duit tu, tapi dah dikeluarkan, jadi orang lain yang terima. Ada 2 individu yang terima, dan 2 individu tu pun dah buat report. Jadi yang jadi mangsanya yang tolong tumpangkan akaun tu. So bagaimana next? Kalau ini berkenaan dengan siasatan lah ni. Berkenaan dengan siasatan lah. Okey tuan-tuan, akaun tumpang lah. Akaun tumpang tadi macam saya cakap tadi lah. Kita pihak polis, kita siasat berdasarkan apa yang ada, yang berdokumen, yang ada dokumen. Kalaulah akaun tu, akaun tumpang, dia ada dokumen dia. Dia ada duit masuk dan duit keluar. Kalau akaun satu lagi dipindahkan, sama juga, cuma dia ada duit masuk ke dalam akaun tu. Itu yang kita siasat. Kerana apa? Pembuktian di mahkamah dia tak nak bila kita bercakap sesuatu benda di mahkamah, kita tak submit bersama dengan sokongan daripada bukti berkenaan dengan satu dokumen. Ya? Mahkamah tak nak dengar benda yang hiasi. Saya bercakap, saya dengar dia bercakap. Apa bukti? Tak ada. Dia tak nak dengar. Jadi berdokumen. Kalau benda tu berdokumen, dua-dua berdokumen, memang dua-dua akan kena tuduh. Okey, bagi mangsa yang akaun dia tu diguna untuk tumpang tu, dalam istilah mangsa tu kira mangsa scammer tadilah. So apa yang dia perlu buat? Okeylah macam ni. Kalaulah macam saya ceritakan tadilah, ada orang berniaga barang, baju harga 100. Tiba-tiba saja harga dia harga RM70. Baju dia jual harga RM70. Tiba-tiba saja ada seorang telefon dia, "Cik, dia dah order baju dengan kita. Baju dah hantar, dia lepas tu dia pun dah hantar duit dah masuk, kita tak semak, kita semak duit kita. Dia lepas tu dia telefon kita balik, dia kata, "Cik, saya tersilap hantar. Saya masuk 700 tadi, cik. Jadi, cik pulangkan balik kepada saya 630. Sebab harga baju tu RM70, saya termasuk 700. Cik masukkan kepada akaun sekian-sekian." Nampak tak? Cik masukkan kepada akaun sekian-sekian. Okey, kita hantar duit. Kita adalah mangsa kepada akaun. Kita tak tahu apa-apa menjaga. Tapi duit tu adalah hasil duit dia menipu orang. Masuk dalam akaun tu. Masuk dalam akaun kita. Dan kita bagi kat dia balik, pulangkan RM70. Kita terpaksa tanggung dan kita terpaksa jawab kepada pihak polis. Mengapa ada duit daripada duit yang ditipu masuk ke dalam pada akaun kita. Dan kita terpaksa pergi kepada pihak polis lah untuk menjawab. So maknanya mangsa ni kena buat report polis juga? Ya, kena sekali. Mangsa boleh buat report polis dan mangsa nanti boleh bagi terangan ke polis kepada atas siasatan penipuan yang telah berlaku.
Sebab di sini dia ada dua, dia akan jadi dua mangsa. Satu mangsa adalah daripada mangsa penipuan akaun. Satu mangsa memang tertipu dengan skema. Dia jadi dua mangsa, jadi dua-dua kena bagi keterangan kepada pihak polis. Okey, terima kasih tuan. Kita masih lagi buka soalan, persoalan ataupun kemusykilan, silakan. Cik Sani macam ada tu. Cik Syarin dah ke depan. Okey, sila Cik Syarin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan SP. Baik, soalan saya ini berkaitan dengan zaman sekarang ni kita semua pakai teknologi. Jadi bila mana kita buat apa-apa pinjaman, apa-apa urusan, ni berkaitan dengan kad pengenalan kita. Kalau zaman dulu sebelum PKP, kita banyak photostat IC kita dan kita palang benda itu sebagai satu security kepada kita punya kad pengenalan. Cuma zaman sekarang ni kan semuanya dah contactless kan. Jadi kadang-kadang kita ambil je gambar tu dan kita mengharapkan orang bank ataupun orang yang kita apply apa-apa benda ni tolong palangkan untuk kita. Jadi dekat situ saya lihat tak berapa secure, tapi kebanyakan yang kita buat sekarang macam itulah kan. Jadi agak-agak tuan lah, wajar tak kalau kita masih lagi meneruskan keadaan macam tu ataupun kita buat cara yang lain supaya nak safetykan diri kita. Terima kasih. Okay, terima kasih cikgu. Soalan berteknologi berkenaan dengan kad pengenalan yang sama ada kita perlu tak untuk kita palang atau tak, soalan dia dan Tuan Haji. Itu berkenaan dengan prosedur-prosedur dan urusan-urusan yang berkenaan dengan pinjaman ni. Saya sebenarnya taklah pandai nak berjawab. Sebab apa? Urusan pinjaman ni urusan pinjaman bank. Tapi sikit-sikit tu tahulah kenapa kita perlu untuk palang kad pengenalan kita. Salah satu kenapa kita perlu palang kad pengenalan kita untuk mengelakkan bahawa kad pengenalan tu sah digunakan oleh orang lain. Itu satu cara dia. Bila kita palang, bahawa nak kata kad pengenalan kita tu yang kita sertakan sah untuk digunakan untuk tujuan itu saja, yang kita apply saja. Ya, kalaulah bagi siasatan pihak polis lah, ya, untuk berdasarkan, bukan berdasarkan kepada bank lah, berdasarkan cikgu lah, berdasarkan pada siasatan pihak polis, selalunya kebanyakannya memang wajiblah kita ikut pada prosedur yang lama dulu. Kita apply ikut pada prosedur yang lama dulu. Kerana apa? Prosedur itu khas untuk satu siasatan itu saja. Kita faham bahawa khas untuk aktiviti itu saja. Kalau dia nak buat pinjaman, untuk pinjaman saja. Kalau dia nak buat pembelian, untuk pembelian itu saja. Macam kereta pun, kalau kita buat dengan teknologi baru ni tuan-tuan, aplikasi dia kita boleh benda tu boleh kita punya kad pengenalan tu boleh disalahgunakan oleh orang lain. Sebab tak ada tujuan kita bagi, kosong tu kita bagi. Ya, kad pengenalan adalah hak milik kita sebenarnya. Kita tak perlu bagi kepada orang lain. Kita tak perlu sebenarnya hantar kad pengenalan kita pada orang lain. Ya, sepatutnya dalam banyak-banyak prosedur lain-lain saya tak lagi saya komen benda orang lain pula. Jadi bahaya pula. Kalau prosedur pinjaman ke prosedur bank ke, sepatutnya nombor kad pengenalan yang wujud dalam kita yang kita dah isi dengan nama kita yang dah isi, saya kata dah cukup memadai. Ya, tak perlu lagi kita nak proses kad pengenalan kita. Tapi bila prosedur bank dia minta macam tu, kita kena ikutlah. Pada saya kita ikut pada sistem yang lama lagi baik. Sebab sistem yang lama tu selamat. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Saya ada dua soalan. Satu, sejauh mana siasatan pihak PDRM bila mana orang-orang yang kena scammer ni membuat laporan, kan biasanya dia akan berikan nombor telefon
ada tak boleh tak PDRM akan detect nombor tersebut dan buat siasatan sehingga orang yang scam tu tertangkap? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tindakan segera yang perlu dibuat oleh orang yang kena scammer sekiranya nombor telefonnya digunakan untuk itulah oleh scammer tersebut? Itu saja. Terima kasih. Okey cikgu, ini berkenaan dengan siasatan polis berkenaan dengan nombor telefon yang digunakan oleh scammer. Yang pertama lah, setakat mana? Okey, bila kita terima satu siasatan, okeylah, yang pertama sekali kita akan dapat report daripada mangsa. Bila report daripada mangsa, yang kedua kita akan rakamkan percakapan mangsa. Dalam rakaman percakapan mangsa, di situ mangsa akan terangkan semua sekali lah berkenaan dengan nombor telefon yang dia telah dapat dan nombor telefon yang scammer gunakan. Daripada nombor telefon tu kita akan buat semakan dengan telco. Memang kita akan buat semakan dengan telco, syarikat telco. Syarikat telco ni adalah syarikat yang kontrol semua syarikat-syarikat telekomunikasi. Telco adalah yang di atas sekali. Ya. Kalau kita dapat daripada DG, kita pun maklum dekat telco. Telco akan maklum kepada DG, dia akan berhubung dengan DG, DG akan keluarkan nombor telefon. Atas nombor telefon tu atas siapa didaftarkan. Dan kita akan dapat orang tu sekali dengan alamat dia. Sekali dengan nombor IC. Sebab itulah bila kita mohon nombor telefon, kita isi apply untuk dapat nombor telefon, apa yang dia akan minta? Kad pengenalan kan? Dalam kad pengenalan tu ada nama kita, ada nombor kad pengenalan kita, ada alamat kita. Itu telco akan terima di atas sana. Jadi kita akan pergi kepada situ tuan. Kita akan pergi kepada situ, kita akan dapatkan alamat dia, kita akan cek nombor IC dia. Kalaulah nombor alamat tu didaftarkan alamat lama, kita akan cek balik kepada pendaftaran. Kalau dia bekerja, kita akan cek pada KWSP. KWSP mestilah laporan yang baru. Kalau tak dapat lagi kita cek. Kita akan, kalau tak dapat KWSP, kita akan cek kepada Astro. Kita akan cek last kali, kita tengok di mana tempat yang duduk terdekat. Kita akan cek kepada Jabatan Kesihatan. Kalaulah dia memang dapat bantuan, dan bantuan BKM, kita akan cek dengan BKM. Dia akan keluar alamat terbaru BKM. Memang kita akan cari sampai dapatlah ke dah. Sebab kita ada 14 cara untuk semak. Selain dari nombor telefon yang kita dapat, kita akan semak alamat dan nombor IC, kita ada 14 cara lain. Yang kedua tadi berkenaan dengan tindakan pantas. Tindakan pantas mangsa yang mendapati bahawa nombor telefon dia telah digunakan. Bila mangsa telah dapati nombor telefon dia telah digunakan oleh scammer ataupun gambar dia telah digunakan oleh scammer, mangsa kena buat report. Yang pertama sekali buat report, pihak polis akan sertakan report kepada mangsa. Mangsa sendiri kena merujuk kepada syarikat telekomunikasi. Kalau DG, dia pergi DG lah. Kalau Maxis, dia pergi Maxis, bagi tahu dekat cawangan Maxis bahawa telefon dia ni, telefon nombor-nombor ni adalah telefon dia telah disalahgunakan oleh orang lain. Itu tindakan pihak Maxis. Pihak polis tak akan ambil tindakan dah. Ya, Puan, boleh ya? Kena buat tindakan sendirilah. Sebab kalau dia buat report pun, telefon dia kita tak siasat telefon, kita tak akan siasat berkenaan dengan telefon yang dibuat oleh mangsa. Kita akan referkan benda tu kepada Maxis. Maxis akan selesaikan untuk tutup, sama ada ditutup atau ditukar nombor baru. Silakan cikgu. Ada tu. Saya nampak macam ada. Cik Su ada, Cik Su? Oh, tak ada. Okey, jika tak ada, bagi pihak majlis, kita mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan ASP Abdul Rashid bin Ramli
Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Selangor.